Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan. Sudah pasti ini berita baik kepada Bersatu. Selepas ROS meluluskan pindaan perlembagaan parti tersebut. Sudah pasti berkaitan dengan 6 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini Azizi Abu Naim, salah satu ahli parlimen daripada Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim, yakin ataupun telah mengeluarkan kenyataan yang menyebut perkara itu berkuat kuasa pada 1 April, yaitu pindaan tersebut berkuat kuasa pada 1 April. Sedangkan mereka mengisytiharkan sokongan sebelum tarik tersebut. Adakah dengan ini Bersatu yang menjerat leher sendiri? Sekiranya benar apa yang Azizi Abu Naim kata. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, satu lagi perkongsian ataupun isu, satu lagi ulasan yang pasti menarik minat ramai orang untuk mendengar. Pastikan Anda mendengar ulasan ini sampai habis. MP 6 Jahanam kena akur bala yang bakal tiba. Speaker sudah terikat dengan akta anti lompat parti. Menurut Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com pada 2 April 2024. Keputusan paling tepat, itulah kesimpulan yang dapat digambarkan berikutan pindaan perlembagaan Bersatu yang diluluskan dalam mesyuarat agung luar biasa parti itu pada 2 Mac lalu. Kini telah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftar Pertubuhan atau ROS. Surat kelulusan berkenaan pindaan perlembagaan bagi memberi hak kepada parti melucutkan keahlian mana-mana wakil rakyatnya yang menyokong parti yang bertentangan diterima oleh Ibu Pejabat Bersatu 2 April. Bersatu mengadakan mesyuarat agung luar biasa yang meluluskan pindaan itu pada 2 Mac. Tetapi dokumen memohon kelulusan hanya dihantar pada 11 Mac 2024 dengan Mahyadin selaku Presiden Bersatu sendiri mengetuai barisan pimpinan yang hadir ke Pejabat ROS. Ini bermakna ROS mengambil masa tidak sampai sebulan untuk memberi kelulusan kepada pindaan tersebut. Syabas dan tahniah, ini baru namanya cekap dan beramanah. Keputusan ROS memberi kelulusan segera dan dikira pantas ini dianggap tindakan yang tepat. Kerana yang pertama, keputusan ROS itu memperlihatkan kerajaan Madani tidak campur tangan daripada segi politik dalam memberi kelulusan kepada permohonan yang dibuat oleh parti musuh. Asalkan semua dokumen cukup, segala syarat dipatuhi dan tiada perkara-perkara yang meragukan. Semua permohonan harus diberi kelulusan, tanpa mengira kawan atau lawan. Kedua, dengan lulusnya pindaan ini, akan melengkapkan lagi akta anti lompat parti daripada sebarang kelompongan seperti yang ada sebelum ini. Artinya tiada lagi wakil rakyat, khususnya daripada Bersatu, yang boleh mengalihkan sokongan sesuka hati demi memanfaat pribadi, dan ini akan menjadikan dunia politik Malaysia lebih bersih daripada segala kekotoran yang disengajakan. Ketiga, secara tidak langsung, ini menunjukkan kerajaan Madani tidak bergantung sangat kepada sokongan 6 ahli parlimen Bersatu, atau dipanggil 6 Jahanam, yang telah mengalih sokongan itu untuk memastikan kekal sebagai kerajaan. Tanpa sokongan mereka pun, kerajaan Madani sebenarnya mampu berdiri tegak sehingga PRU 16. Tetapi jika mereka kekal dengan pendirian menyokong kerajaan Madani, walaupun tarik berkuat kuasanya, pindaan itu ialah 1 April, kedudukan mereka sebagai ahli parlimen secara otomatik akan tergugur. Nah, saudara-saudara, di dalam perkongsian ini juga menyatakan, surat yang bakal dihantar oleh Bersatu nanti pastinya bertarik selepas 1 April. Begitu juga jawaban balas daripada ke-6 ahli parlimen terbabit juga bertarik selepas 1 April. Jawaban yang akan diberikan oleh mereka, itulah nanti yang akan dijadikan atas tindakan oleh Bersatu. Seterusnya sama ada menulis surat kepada speaker memaklumkan kekosongan kerusi parlimen yang diduduki atau sebaliknya. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, kepada penyokong-penyokong PH menurut Syabuddin, marilah kita seikhlas hati bergembira jika berlaku pilihan raya kecil, kerana inilah hukuman yang kita mahu sejak dulu terhadap pengkhianat dalam perjuangan. Nah, saudara-saudara, kalau 6 MP ini
tetap committed dan berkomitmen untuk menyokong kerajaan walaupun kedudukan ataupun kerusi mereka sebagai MP ahli parlimen bersatu digugurkan ataupun dilucutkan. Andai kata ada PRK, mungkin sekiranya ada PRK, kalau mereka masih komitmen mahu menyokong kerajaan, bukankah mereka boleh saja menyertai mana-mana parti daripada kerajaan? Mungkin daripada Barisan Nasional, mungkin juga Pakatan Harapan. Untuk PRK, sekiranya mereka akan hilang 6 kerusi ke semua ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Sudah pasti baru-baru ini gempar berkaitan dengan keputusan pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak, di mana hukuman denda dikurangkan selama 6 tahun daripada 12 tahun dan hukuman hukuman penjara sebentar tadi dan hukuman denda RM 210 juta kepada RM 50 juta. Nah, teman-teman, terdapat satu lagi pengakuan ataupun satu lagi artikel yang berkongsi bahwa Najib mendakwa beliau boleh dibenarkan untuk meneruskan tempo hukuman penjara ataupun penahanan beliau di rumah. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini, Najib dakwa pengampunan diraja, benarkan tahanan di rumah. Adakah dengan ini tarik ataupun bulan April ini Najib akan memulakan ataupun menyambung tempo hukuman penjara Najib Razak di kediamannya ataupun di rumahnya? Perkongsian daripada Malaysia Kini berkata, Najib dakwa pengampunan diraja, benarkan tahanan di rumah. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa bahagian tambahan addendum dalam pengampunan diraja membenarkannya untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun dengan tahanan di rumah. Najib membuat dakwaan itu dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 April lalu. Dalam semakan kehakiman itu, dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan dakwaan itu. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman itu, Najib mendakwa bahagian tambahan itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lalu. Najib turut memohon perintah mahkamah agar responden bukan saja mengesahkan perkara itu, tetapi dengan serta-merta mengeluarkan pemohon daripada penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur, di mana pemohon akan meneruskan hukuman penjaranya di bawah tahanan di rumah. Oke, sebelum kita teruskan berkaitan dengan isu ini, adakah dengan ini Najib bakal dibebaskan daripada penjara Kajang? Bakal keluar daripada penjara Kajang? Di dalam artikel ini, Najib mendakwa pengampunan diraja, benarkan tahanan di rumah. Najib sendiri yang mendakwa beliau akan dibebaskan daripada penjara Kajang. Nah, saudara-saudara, saya boleh katakan dibebaskan daripada penjara kerana tidak menjalani hukuman penjara di penjara, tetapi meneruskan hukuman penjara di rumah. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman itu, Najib mendakwa bahagian tambahan itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lalu. Dalam semakan kehakiman itu, dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan dakwaan itu. Najib turut meminta perintah mahkamah agar responden bukan saja mengesahkan perkara itu. Dia turut memohon perintah mandamus agar responden memberikan versi asal addendum diraja tersebut, kos dan apa relief yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Dalam afidavit sokongannya pula, Najib mendakwa haknya terjejas dan dilanggar oleh responden dengan mengabaikan pertanyaannya berkenaan dakwaan bahagian tambahan tersebut. Dakwanya tindakan responden mengabaikan permintaannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasinya di bawah Perlembagaan Persekutuan, selain bersamaan dengan penghinaan kepada Agong.
Dia turut mendakwa responden cuba menyembunyikan kewujudan bahagian tambahan itu. Malaysia kini sedang mendapatkan pejabat pegawai negara bagi mendapatkan respon berkenaan perkara ini. Nah, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.